Ya, bagi anda seorang penyulam beginner, mungkin anda inginkan untuk menghasilkan sulaman yang cantik. Jadi, anda perlu tahu langkah yang seterusnya iaitu menggunakan teknik cincang bagi menghasilkan sulam padu. Terdapat beberapa langkah penting untuk menghasilkan pergerakan cincang ini. Sebagai seorang penyulam yang beginner, anda perlu tahu 4 langkah penting iaitu dengan menggunakan teknik cincang. Pertamanya, anda perlu menghasilkan teknik cincang garis lurus. Yang kedua, anda perlu menghasilkan bentuk alur sungai ataupun bentuk S. Yang ketiga, anda perlu menghasilkan bentuk V ataupun bentuk segitiga ataupun bentuk zigzag dalam menggunakan teknik cincang juga. Dan langkah yang keempat, anda perlu lakukan dengan menggunakan teknik cincang ini iaitu bentuk lompatan. Ia seakan-akan nampak seperti bulan sabit. Ya, itulah 4 langkah ataupun pergerakan yang perlu anda lakukan untuk menghasilkan sulam padu dengan menggunakan teknik cincang ini. Jom bersama saya selepas ini. Ya, pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda tentang teknik cincang. Teknik ini biasanya digunakan untuk menghasilkan sulam padu. Ya, sebagai seorang penyulam yang beginner, anda perlu hasilkan pergerakan yang pertama adalah pergerakan garis lurus. Yang kedua adalah pergerakan seperti huruf S ataupun alur sungai. Yang ketiga adalah pergerakan zigzag ataupun bentuk V ataupun bentuk segitiga. Okey. Seterusnya yang keempat adalah pergerakan lompatan, sama adanya lompatan yang terbalik ataupun sebaliknya. Inilah 4 pergerakan yang perlu anda hasilkan dahulu untuk menghasilkan sulaman padu yang cantik. Okey, kita mulakan dengan garis lurus. Turunkan pedal dan jarum ke dalam fabrik. Seterusnya, mulakan dengan teknik layangan dahulu untuk mendapatkan garis lurus. Okey, seterusnya guntingkan lebihan benang. Untuk teknik cincang ini terpulang kepada keselesaan anda. Sama ada anda nak gerakkan secara melintang kiri ke kanan ataupun sebaliknya, atau anda gerakkan secara menegak daripada atas ke bawah ataupun sebaliknya. Sebagai seorang penyulam yang beginner, semasa melakukan gerakan cincang ini ataupun pergerakan menghasilkan sulam padu, anda akan dapati benang akan menipis dan juga benang akan terputus. Itu adalah perkara biasa. Sama ada tolakan cincang tadi, pergerakan cincang keluar daripada landasan pun itu adalah perkara biasa. Jika boleh, anda pastikan tolakan anda itu rapat, tetapi sekiranya kejap rapat dan sekejap ada ruang di antaranya, tak perlu risau. Anda ulang lagi, anda buat latihan lagi dan praktis supaya ia bertambah baik.
Di sini, mata perlu tumpu pada tolakan ataupun ayakan anda. Kerana sekiranya mata anda tak tumpu, ia akan bagi ruang kosong di tengah-tengah benang yang anda ayak tadi. Lakukan secara santai supaya anda dapat menghasilkan tolakan ataupun ayakan yang lebih cantik. Okey, inilah hasilnya. Pergerakan yang pertama iaitu pergerakan dengan teknik cincang pada garis lurus. Jadi, kita pergi pula pada pergerakan yang kedua iaitu pergerakan bentuk S ataupun alur sungai. Tusuk jarum ke dalam fabrik, mulakan dengan teknik layangan. Okey, seterusnya gunting dahulu lebihan benang dan mulakan tolakan teknik cincang. Okey, tolak dengan lembut dan perlukan sekata. Maksudnya sama besar je tolakan anda tu. Tapi sekiranya anda hasilkan tolakan yang terkeluar daripada garisan pun tak apa. Lakukan lagi untuk menghasilkan pergerakan tolakan cincang ini yang lebih baik. Anda tolak dengan lembut supaya benang tidak putus dan juga pedal kaki perlu ditekan dengan lembut. Jika tadi kita mulakan dengan di bahagian bawah, naik ke atas dan turun, dan kali ini kita naik semula ke atas bagi membentuk alur sungai ataupun huruf S. Ya, anda lihat kali ini kita turun semula ke bawah daripada atas sending ataupun melengkung ke bawah. Ya, inilah hasilnya teknik cincang yang menghasilkan alur sungai ataupun bentuk S. Itu pergerakan yang kedua. Okey, kita lakukan pula dengan pergerakan yang ketiga iaitu zigzag ataupun bentuk segitiga ataupun bentuk V. Mulakan dengan teknik layangan dahulu. Okey, seterusnya kita guntingkan dahulu lebihan benang. Saya lebih menggunakan pergerakan dari atas ke bawah. Tapi sekiranya anda lebih suka ataupun selesa menggunakan pergerakan secara melintang iaitu kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri, terpulang kepada anda. Itu mengikut keselesaan masing-masing dalam menghasilkan ayakan ataupun tolakan semasa menyulam.
Okey, jika boleh anda hasilkan tolakan yang sekata untuk membentuk pergerakan zigzag ataupun pergerakan tiga segi ini secara jelas. Okey, anda perlu tolak dengan lembut supaya anda dapat mengawal ataupun pastikan gerakan anda itu lebih cantik dan kemas. Sekiranya anda hasilkan pergerakan yang keluar daripada landasan ataupun teknik layangan sebagai border tadi, itu tidak mengapa. Anda lakukan ulang lagi langkah yang sama untuk menghasilkan teknik cincang ini dengan pergerakan zigzag. Okey, inilah dia langkah yang ketiga ataupun pergerakan yang ketiga yang menghasilkan pergerakan zigzag ataupun segitiga menggunakan teknik cincang. Jadi, kita hasilkan pula pergerakan ataupun langkah yang keempat dengan pergerakan lompatan. Okey, tusuk jarum ke dalam fabrik. Kita mulakan dengan teknik layangan dahulu. Okey, gunting lebihan benang. Okey, mulakan dengan tolakan yang lembut. Okey, lompatan ini akan nampak seperti bulan sabit. Okey, tolak lagi. Nampak ya, kita dah hasilkan dua bentuk bulan sabit dengan pergerakan lompatan. Okey, sekiranya anda dapati benang bergumpal, anda perlu tarik dahulu benang yang bergumpal tadi dan guntingkan benang tersebut bagi menggantikan benang yang tidak bergumpal. Situasi seperti benang bergumpal, benang terputus, menipis serta jahitan ataupun sulaman yang tidak sekata, itulah antaranya masalah-masalah yang akan anda hadapi sebagai seorang penyulam yang beginner. Okey, inilah hasilnya. Nampak kan? Seperti bentuk bulan sabit dalam menghasilkan langkah yang keempat iaitu lompatan dengan menggunakan teknik cincang. Ya, inilah 4 pergerakan yang perlu anda lakukan untuk menghasilkan sulam padu. Kali ini saya tunjukkan kepada anda dengan menggunakan teknik cincang bagi menghasilkan sulam padu. 4 pergerakan tadi, pertamanya adalah garis lurus, yang keduanya adalah bentuk alur sungai ataupun bentuk S, yang ketiga kita hasilkan bentuk zigzag ataupun segitiga, dan yang keempat tadi kita lakukan dengan pergerakan lompatan yang menghasilkan seperti bulan sabit. Inilah 4 pergerakan yang perlu anda lakukan untuk menghasilkan sulam padu. Ya, jika anda merasakan video kali ini amat berguna untuk anda, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk anda mengikuti video-video saya yang akan datang. Untuk itu, bersama saya lagi, Syahidah Ramli. Bye!